Okay, Assalamualaikum and good morning class. Waalaikumsalam cikgu. Okay. So sihat ke hari ni? Sihat. Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okay. Hari Selasa hari tu, cikgu dah bagi video. Kan, cikgu dah bagi video berkaitan advantage of cross pollination. Tengok ke tidak videonya? Cikgu tengok views. Cikgu tengok views 10 orang je kot. Yang lain tak tengok pun. Lepas tu gaduh tak faham. Macam mana ni? Kalau tak tengok lagi, okay, nanti lepas kelas ni boleh pergi tengok balik video yang hari Selasa hari tu. Okay. So hari ni cikgu nak sambung balik, nak sambung lagi kita punya pembelajaran. Sekejap ni cikgu present dulu nah. Okay. Okay. Nampak tak slide cikgu? Nampak. Okay. Nampak cikgu. Okay, dekat sini ada dua pokok. Okay, andaikan ni dua-dua ni pokok yang sama tau. Okay, andaikan dua-dua ni pokok yang sama. Okay, cuba perhatikan perubahan. Pada permulaannya, apa perubahan yang terjadi pada pokok yang sebelah kiri? Tak ada buah. Okay, selepas tu beberapa bulan kemudian kamu nampak apa perubahan yang terjadi pada pokok tu? Ada banyak buah. Ada banyak buah. Okay, so pokok ni pokok yang sama, andaikan pokok yang sama. So kamu nampak mula-mula dia tak ada buah. Lepas tu beberapa bulan kamu nampak dia ada buah. Daripada mana datangnya buah tu? Macam mana boleh wujudnya buah? Rasa-rasalah macam mana boleh terbentuknya buah. Kita belajar apa sebelum ni? Kamu nampak ada bunga. Ada bunga. Pollination ke? Pollination. Okay, first betul. Proses yang pertama berlaku ialah pollination. Proses kedua, kamu rasa apa yang berlaku selepas pollination? Takkan pollination je boleh terbentuk buah? Rasa-rasalah apa dia? Rasa-rasanya apa? Kan cikgu dah sebut minggu lepas. Selepas berlakunya pollination tu kita nak produce new offspring kan? Selepas berlaku pollination dia akan jadi apa? Proses apa kelas? Ayo. Fertilization. 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 Kamu jangan ingat fertilization ni berlaku pada manusia sahaja nah. Jangan ingat fertilization tapi dia juga berlaku pada tumbuhan. Okay. So kamu boleh tengok kat sini adanya buah. Terjadinya buah sebabnya berlakunya dua proses ni. Pollination dan juga fertilization. Okay, kejap Okay. So basically buah, okay, sebelum pokok sebelum dia berbuah, dia akan berbunga dulu. Okay, dia akan berbunga dulu dan baru dia akan berbuah. Sebab apa? Sebab dekat bunga berlakunya proses pollination dan juga fertilization dan baru boleh terbentuknya buah. Okay, so hari ni kita nak belajar berkaitan fertilization process in plant. Okay, so kita punya learning objective hari ni fertilization and explain the formation of seeds and fruits in plant. Okay,
Satu objektif je kita hari ni. Okay, kita nak describe. Kamu perlu describe proses fertilization and explain the formation of seed and fruit in plant. Okay, kita teruskan. Fertilization process. Okay, macam mana proses fertilization berlaku dalam bunga? Okay, macam mana proses fertilization berlaku dalam bunga? Okay, sebelum ni kan kita dah belajar berkaitan pollination. Kan, sebelum ni kita dah belajar berkaitan pollination. Apa itu pollination, kelas? What is pollination? Transferring pollen grain from anther to stigma. Okay, transferring pollen grain from anther to stigma. From anther to stigma. Okay, anther, dalam anther ada pollen grain. Okay, anther ni male reproductive organ tau. Male reproductive organ. Stigma ni female punya. Okay, female punya. So, pollination kamu tahu dia proses pemindahan pollen grain. Okay, transferring pollen grain from anther to stigma. Okay, from anther to stigma. Okay, selepas berlakunya proses pollination, okay, akan berlakunya pula proses fertilization. Okay, so after pollination occur, fertilization will occur. The male gamete, carried by the pollen fuse with the female gamete in the ovule. Okay, kamu tahu dalam pollen grain, okay, sekejap cikgu lukis. Ni anther, ni set. Ni filament. Ni anther. Dalam anther ada pollen grain. Dalam anther ada pollen grain kan, cikgu beritahu hari tu. So pollen grain contain male gamete. Pollen grain contain male gamete. So fertilization berlaku apabila male gamete yang dibawa oleh pollen, okay, yang dibawa oleh pollen grain fuse with female gamete in the ovule. Dalam ovule ada female gamete. Okay. So proses yang pertama yang berlaku, okay, ni bila selepas proses pollination tau. Selepas proses pollination. Okay. Sekarang ni pollen grain ni dah ada dekat atas stigma. Okay, ni stigma tau, ni stigma. Ingat lagi, ni stigma. Okay. So sekarang ni pollen grain dah berada di atas stigma. Pollen grain dah berada di atas stigma. Pollen grain fall onto stigma. Ni proses yang pertama. Pollen grain fall onto stigma. Selepas dia dah berada atas stigma, selepas pollen grain dah berada atas stigma, apa yang akan berlaku? Pollen tube carrying male gamete grows towards the ovary. Okay, nampak ni? Selepas pollen grain dah jatuh atas stigma, pollen grain jatuh atas stigma kan, ni stigma. Pollen grain dah jatuh atas stigma dan pollen grain ni dia akan menghasilkan pollen tube. Pollen grain menghasilkan pollen tube. Yang panjang-panjang ni pollen tube. Apa fungsi pollen tube? Dia nak bawa male gamete. Male gamete nak berjumpa, dia nak bawa male gamete ke arah ovary. Ni ovary. Okay, dia nak bawa male gamete ke arah ovary. Okay, kamu kan tahu tadi pollen grain kan contain male gamete. So bila dia dah sampai dekat stigma, pollen grain dia akan produce pollen tube. Okay, dia akan produce pollen tube dan dia akan keluarkan dia punya gamete. Nampak tak dua male gamete ni? Okay, dia akan keluarkan dia punya gamete melalui pollen tube.
Okay, melalui pollen tube. Okay, proses yang ketiga, after the pollen tube penetrates the ovule, the male gamete fuse with female gamete, iaitu proses fertilization. Okay, nampak Ni pollen tube tau. Pollen tube dia bawa male gamete. Dia bawa male gamete masuk ke dalam ovule. Mula masuk dalam ovari dulu, masuk dalam ovari, lepas tu masuk ke dalam ovule. Masuk ke dalam ovule. Okay, bila dah dia masuk ke dalam ovule, bila pollen tube, okay, pollen tube masuk ke dalam ovule, dia akan melepaskan, male gamete tu. Okay, dia akan melepaskan male gamete supaya male gamete boleh fuse dengan female gamete. Okay, dia akan melepaskan, dia akan release male gamete. Okay, it will release male gamete. Okay, so that it can fuse with female gamete dalam ovule. Okay, so itu ialah proses fertilization when male gamete fuse with female gamete. Okay, male gamete fuse with female gamete dan berlakulah proses fertilization. Okay, so apa yang terbentuk selepas itu? Okay, selepas apa tadi? Male gamete dah fuse dengan jap. Okay, selepas male gamete dah fuse dengan female gamete, okay, ovule ni akan membentuk seed, biji benih. Okay, ovule selepas male gamete dah fuse dengan female gamete, okay, selepas male gamete fuse dengan female gamete, ovule akan membentuk biji benih, seed. Okay. Tapi, okay, bila ovule dia membentuk seed, tapi ovary, ni ovary tau, ni ovary. Ovary ni dia akan membentuk fruit. Okay. Ovule dia akan membentuk seed. Ovule akan membentuk seed, tapi ovary dia akan membentuk fruit. Okay, sebab itulah terjadinya buah. Okay, hasil daripada fertilization process. Boleh faham tak kelas? Okay. Okay. Okay, yang lain? Kita tak faham, nak cikgu ulang? Boleh cikgu, boleh faham. Boleh cikgu. Okay, apa yang tube apa yang bawa gamete, male gamete? Apa yang bawa male gamete? Pollen tube. Pollen grain. Bukan, maksud Bisa faham. apa yang bawa male gamete daripada stigma ni ke ovule? Apa yang bawa tube, apa yang bawa male gamete daripada stigma ke Pollen tube. ke ovule? Pollen tube. Okay, pollen tube. Siapa yang buat pollen tube? Daripada pollen grain. Pollen grain akan menghasilkan pollen tube. Okay, pollen grain akan menghasilkan pollen tube. Ingat Lepas tu pollen grain ni dia akan release dia punya male gamete masuk dalam pollen tube. Dan dia akan bawa lah male gamete ni ke arah ovule. Okay, so bila dah jumpa dengan ovule, male gamete, okay, bila dah pollen tube ni masuk ke dalam ovule, dia akan release male gamete. Dia akan release male gamete ke dalam ovule. So male gamete akan fuse dengan female gamete. Male gamete fuse dengan female gamete. So fertilization pun berlaku. Okay, male gamete fuse with female. Okay. So bila dah berlaku, ovule ni akan membentuk seed, biji benih, manakala ovary akan membentuk fruit. Okay, manakala ovary akan membentuk fruit. Ovule bentuk seed, ovary membentuk fruit. Okay, kita teruskan. Okay. After fertilization,
Okay, after fertilization, the ovule grows inside the ovary. Okay, the ovule grows inside the ovary and then develops into seed. Okay, develops into seed. Okay, dia macam ni tau. Selepas male gamete dah fuse dengan female gamete, okay, selepas male gamete dah fuse dengan female gamete, dia akan got dulu, then dia akan terbentuknya embryo. Embryo ni adalah seed. Embryo ni adalah seed. Okay, so sini adalah embryo lah. Embryo. Okay, so ovule akan membentuk seed selepas berlakunya fertilization, tapi ovary akan membentuk fruit. Akan membentuk fruit. Okay, ni kita tengok structure of a seed tau. Kita tengok dia punya struktur dalam biji benih. Okay, kita nak tengok struktur dalam biji benih dan dia punya fungsi. Okay, sekarang ni a seed is made up of an embryo wrapped in a seed coat. Seed coat or testa. Okay. A seed, biji benih ni dia dibalut. Okay, biji benih ni dia dibalut oleh seed coat. Okay, kita panggil seed coat ataupun testa. Biji benih ni dia dibalut oleh seed coat ataupun nama dia kita panggil sebagai testa. Okay. Bila berlakunya proses fertilization, the other parts of the flower will wither and fall. Okay, apa other part of flower tu? Apa part-part yang akan jatuh? Bila berlakunya fertilization, bahagian-bahagian bunga yang akan jatuh ialah stamen, sepal and petal. Bila berlakunya proses fertilization, tiga bahagian ni dia akan jatuh. Okey, kelopak bunga. Kelopak bunga sepal ke petal? Kelopak bunga sepal ke petal? Petal. Okay, petal. So, petal, kelopak bunga akan jatuh. Stamen ni male reproductive organ pun akan jatuh. Okay, dan juga sepal. Sepal pun akan jatuh. So, yang tinggal hanyalah pistil. Okay, yang tinggal hanyalah pistil iaitu female reproductive organ. So, dia akan membesar menjadi buah. Okay, menjadi buah. So, tengok ni contohnya buah tomato tau. Buah tomato, yang jadi buah ni adalah ovary. Yang jadi biji ni ialah ovule. Okay, ovary akan membentuk buah, ovule akan membentuk biji benih. So selama ni kau makan buah tu, kau makan ovary lah. Kau makan buah tomato, buah apa lagi? Buah apa kau makan? Segala buah lah kau makan, kau makan ovary. Okay, kau makan tu adalah ovary. Sebab ovary yang membentuk buah. Ovule membentuk biji benih. Okay, so seed, biji benih ni dia terbahagi kepada dua jenis. Biji benih divide into two types. Monocotyledonous dengan dicotyledonous. Okay, apa yang dimaksudkan dengan monocotyledon dengan dicotyledon? Monocotyledon dia ada one cotyledon. Mono maksud one. Dicotyledon dia ada two cotyledon. Di bermaksud two. Okay, di bermaksud two. Mono bermaksud one, di bermaksud two. So ada dua jenis seed, monocotyledon dengan dicotyledon. Okay, boleh ikut takat ni? Boleh ikut? Boleh cikgu. Okay, kita continue. Right,
So, ada bahagian nampak sikit. Okay. Dicotyledon dengan monocotyledon. Okay, dicotyledon dengan monocotyledon. So, contoh dicotyledon, biji benih yang dicotyledon ialah kacang hijau. Siapa tak pernah tengok kacang hijau? Ni contoh kacang hijau. Ni contoh kacang hijau. Okay, contoh biji benih yang dicotyledon yang ada dua cotyledon. Dua cotyledon, contoh dia adalah kacang hijau. Okay, apa yang cikgu masukkan dengan dua cotyledon tu? Contohlah kan, bila kamu buka kacang hijau kan. Kacang hijau ni keras tau, kalau kamu nak bagi lembut, kamu kena rendam dia. Okay, bila kamu rendam kan, boleh kamu buka dia punya kulit, kamu akan nampak dia akan ada dua cotyledon macam ni. Ada dua cotyledon macam ni. Ni yang kita panggil cotyledon. Okay. Kalau monocotyledon, okay, monocotyledon contoh dia biji benih jagung, maize grain. Okay, biji benih jagung. Ni contoh biji benih jagung. Jagung kamu makan tu, okay, ni contoh biji benih dia. Dia ada satu cotyledon. Okay, bila kamu buang dia punya kulit, okay, bila kamu buka dia punya kulit, so kamu akan nampak dia ada satu sahaja cotyledon. Macam ni. Okay, macam ni. Okay, so kita tengok dulu apa structure dalam biji benih. Structure and function dalam biji benih. Okay, kita tengok untuk dicotyledon. Okay, tengok dulu untuk dicotyledon. Ni adalah permukaan hadapan tau, pandangan hadapan. Daripada pandangan hadapan, kamu akan nampak testa. 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 What is testa? Testa is the outermost layer. Outermost layer dekat seed. Okay, outermost layer dekat seed. Luar sekali, kulit luar dia. Kulit luar dia. Okay, nama dia testa. Di mana testa ni bersifat keras. Okay, sifatnya keras. Okay, dia punya kulit adalah keras. Okay, so apa fungsi testa? Testa ni sebab apa perlu ada kulit? Sebab dia nak protect, dia nak melindungi seed. Okay, dia nak melindungi biji benih. Itu fungsi testa. Okay, so lubang kecil ni nama dia micropyle. Ingat lubang kecil ni nama dia micropyle. Apa fungsi micropyle pula? Micropyle ni adanya lubang-lubang kecil sebabnya udara boleh masuk ke dalam biji benih. Okay, so itu fungsi micropyle. Okay, yang garis panjang ni, yang garis panjang nama dia hilum. Okay, nama dia ialah hilum. Kalau kamu nampak kat sini kan, sini kecil tau dia punya gambar. Kalau kamu nak tengok lebih dekat lah kan, kamu dekat rumah kalau ada kacang hijau, okay, cuba cari dia punya lubang kecil. Lubang kecil tu nama dia micropyle. Lepas tu kamu nampak yang putih panjang ni, yang putih panjang ni nama dia hilum. Okay, nama dia hilum. Okay, kita tengok longitudinal section dia. Okay. Okay, sekarang ni dekat luar ni kamu nampak testa. Okay, bahagian luar ni adalah testa. Okay, testa. Dalam testa, okay, dalam testa adanya seed. Okay, dalam testa adanya biji benih yang kita kenali sebagai embryo. Okay, embryo. Dalam testa adanya seed. Okay, adanya seed yang kita kenali sebagai embryo. Okay, embryo ni pula terdiri daripada 3 bahagian. Embryo ni pula terdiri daripada 3 bahagian. Okay, so yang kamu nampak yang macam daun ni kan? Okay, yang macam daun ni, nama dia ialah plumule. Okay, nama dia ialah plumule. Okay, ingat yang macam daun nama dia plumule. Bawah plumule. Bawah plumule nama dia radicle.
Okay. Yang atas yang macam daun nama dia plumule. Bawah plumule nama dia radicle. Okay. Yang besar ni nama dia cotyledon. Okay. Nama dia ialah cotyledon. Okay. So ini untuk dicotyledon seed. Okay, dicotyledon seed. Kita tengok pula untuk monocotyledon seed. Okay. So, daripada pandangan hadapan, kamu nampak ada seed coat. Okay, kamu nampak ada seed coat. Seed coat ni sama juga macam testa. Seed coat tu adalah testa lah. Seed coat tu adalah testa. Apa fungsi seed coat? Fungsi dia untuk protect seed. Okay, apa fungsi seed coat? Fungsi dia hanyalah untuk protect seed, untuk melindungi seed. Okay. Bawah ni ialah radicle. Okay, kamu boleh nampak radicle. Contohlah kan ni biji benih jagung. Okay, biji benih jagung. So, luaran ni ialah seed coat ataupun testa. Okay, luaran ni adalah seed coat ataupun testa. Bawah ni, nampak ni bawah yang muncul ni ialah radicle. Okay, radicle. Okay, bila kamu potong dia, kamu potong dia kan? Okay, bila kamu potong dia, kamu akan nampak, okay, ni seed coat luaran dia, seed coat. Lepas tu, kamu akan nampak adanya endosperm. Sama juga macam dicotyledon punya seed kan. Dalam seed coat adanya seed. Dalam seed coat adanya seed, biji benih ataupun kita panggil sebagai embryo. Okey, embryo. Dalam seed coat, cikgu ulang dalam seed coat ada seed ataupun kita panggil sebagai embryo. Okey. So ini yang membentuk embryo. Untuk monocotyledon, okey, embryo dia terdiri daripada 4 bahagian. Okey, kalau untuk dicotyledon, dia punya embryo ada 3. Ada 3 bahagian, plumule, radicle dengan cotyledon. Kalau untuk monocotyledon, dia punya embryo, dia ada endosperm. Okey, ini adalah endosperm. Nampak tak ni? Ini adalah endosperm. Okey. Ini yang hijau ni. Hijau ni adalah cotyledon. Okey. Plumule. Plumule sama juga, dia macam daun. Okey, dia macam daun, plumule. Bawah plumule ialah radicle. Okey, ingat Plumule dia macam daun. Bawah plumule ialah radicle. Okey. Yang hijau ni ialah cotyledon. Yang dalam ni ialah endosperm. Okey. Perbezaan monocotyledon seed dengan dicotyledon seed. Okey. Dicotyledon dia tak ada endosperm. No endosperm. Tapi untuk monocotyledon seed dia ada endosperm. Itu beza dia. Okey. Okey, melalui pokok kan dia ada monocot dengan dicot kan, monocotyledon dengan dicotyledon kan. Macam mana kamu nak tahu pokok tu biji benih dia ialah dicotyledon? Okey, ada pokok yang biji benih dia monocotyledon. Macam mana kamu nak tahu? So kita boleh tengok ciri-ciri pokok tu, ciri-ciri yang ada pada pokok tu. Kalau pokok tu biji benih dia monocotyledon. Okey. Kalaulah pokok tu biji benih dia monocotyledon, okey, daun pokok tu dia panjang tau, dia panjang. Dia macam ni, dia panjang. Okey. Dia punya urat-urat daun tu ialah parallel vein. Okey, kita panggil parallel vein. Kamu tengok pokok jagung. Pokok jagung dia punya daun panjang-panjang kan? Sebab dia punya biji benih monocotyledon. Okay. Kalaulah pokok tu biji benih dia adalah dicotyledon. Okay. So daun dia macam ni.
Urat-urat dia kita panggil sebagai network vein. Urat-urat berselirat kan, dia macam dia macam network kan. So daun dia macam ni, macam pokok bunga raya. Okay, macam pokok bunga raya, daun dia macam ni. So kalau daun dia kamu tengok macam ni, so kamu tahulah biji benih dia mesti dicotyledon. Okay, biji benih dia mesti dicotyledon. Lepas tu kamu juga boleh tengok daripada bentuk bunga dia. Yang biji benih dia monocote. Bunga dia akan ada 3 kelopak atau bunga apa macam ni. 3 kelopak ataupun dia ada 6 kelopak. 3 atau 6 kelopak. Kalau pokok tu biji benih dia dicotyledon, kelopak bunga dia sama ada 4 ataupun 5. Okay. Kalau kamu tengok pokok bunga raya, kelopak dia ada 5. Okay. So yang ni cikgu nak tunjuk je tahu macam mana kamu nak. Yang ni macam info tambahan lah untuk kamu. Okay, ciri-ciri pokok tu. Okay, kalau kamu nak tahu dia tu monocotyledon ke dicotyledon. Okay. Right. So kita tengok function setiap structure. Ini function setiap structure tadi. Alright. So dia ada bahagian eksternal, bahagian luaran. Okay, bahagian luaran dengan bahagian embryo, iaitu kita panggil sebagai seed. Bahagian embryo. So kita tengok bahagian luaran. Bahagian luaran dia ada testa, hilum dengan micropyle. Testa ataupun seed coat. Okay. So tengok bahagian luaran dia ada testa. Testa tadi cikgu cakap kan. Dia outermost layer tau. Bahagian luar sekali kulit dia tu. Okay, dia bersifat keras. Okay, apa fungsi testa ataupun seed coat ni? Okay, apa fungsi testa ataupun seed coat? Fungsi dia untuk melindungi seed. Protect the seed. Okay, to protect the seed. Okay, kamu nampak tadi micropyle yang lubang kecil tu, lubang kecil nama dia micropyle. Okay, apa fungsi micropyle? Micropyle, small hole to allow air and water to enter the seed. Okay, nak membolehkan udara dan air masuk ke dalam biji benih. Barulah biji benih itu boleh bercambah. Okay, barulah biji benih itu boleh bercambah sebab dia dapat air dengan udara. Okay, tengok pula apa fungsi hilum. Yang panjang ni hilum. Okay, yang panjang ni ialah hilum. So hilum ni fungsi dia place where the seed sticks to the root. Kamu nampak kan biji benih tu dia boleh melekat dekat buah kan. Sebab apa? Sebab adanya hilum. Hilum tu lah yang berfungsi melekatkan biji benih tu dekat buah. Okay. So bahagian luaran ada testa, ada micropyle yang lubang kecil. Lepas tu ada hilum. Okay. Kita tengok pula bahagian embryo. Dalam testa adanya seed. Okay, adanya seed ataupun kita panggil sebagai embryo. Kan? So kita tengok satu-satu dia punya structure. Apa fungsi plumule? Okay. Plumule, part of the embryo which develops into new shoot. Okay, plumule ni kan apabila dia berada dalam seed, okay, apabila dia berada dalam seed, kita panggil sebagai plumule yang macam daun ni. Okay, macam daun ni. Tapi bila dia dah keluar daripada seed, kita panggil dia shoot. Dia akan jadi shoot ataupun kata nama lain ialah pucuk. Okay, pucuk. Dalam seed nama dia plumule. Bila dia dah keluar daripada seed, dia akan membentuk shoot. Okay, dia akan membentuk shoot ataupun pucuk. Okay. Bawah plumule ada radical. Okay, bawah plumule ada radical. So apa fungsi radical? Fungsi dia part of the embryo which develops into root. Kamu nampak tak radical ni ke bawah kan? Okay, radical ni ke bawah. Sama juga
Bila dia berada dalam seed, nama dia ialah radical. Bila dia keluar daripada seed kan, ke bawah, dia akan membentuk root ataupun akar. Okay. Kalau tadi radical, kalau dalam seed kita panggil dia radical. Bila dia dah keluar, dia akan membentuk shoot ataupun pucuk. Tapi, plumule. Plumule. Plumule dalam seed kita panggil dia plumule. Tapi bila dah keluar daripada seed, kita panggil dia ialah shoot ataupun pucuk. Tapi kalau radical, kalau dalam seed kita panggil radical, dia duduk dalam seed kan? Kita panggil radical. Bila dia dah keluar daripada seed, kita panggil dia root. Dia akan bentuk root. Okay, dia akan bentuk root ataupun kita panggil akar. Okay, apa pula fungsi cotyledon? Apa pula fungsi cotyledon dan endosperm? Cotyledon dan endosperm. Okay, stores and provide food for the seed. Okay, stores and provide food for the seed. Okay. Selagi mana kita tanam biji benih kan? Kita tanam biji benih dalam tanah. So, selagi mana dia tak keluarkan daun. Okay. Biji benih tu dia tak keluarkan lagi daun. Selagi mana dia tak keluarkan daun, dia tak boleh buat proses fotosintesis. Okay. Jadi macam mana dia nak dapat makanan? Okay. Macam mana dia nak dapat makanan? Tapi biji benih tu masih boleh hidup. Kan? Dia masih boleh hidup kan? So daripada mana dia dapat makanan? Daripada cotyledon dan endosperm. Okey, daripada cotyledon dan endosperm. Cikgu ulang Kalau kita tanam seed kan, tanam biji benih kan. Selagi biji benih tu tak keluarkan daun, dia tak boleh buat proses fotosintesis. Jadi Jadi macam mana dia nak dapatkan makanan? Kan? Okay. Tapi dia lagi boleh hidup lagi. Okay. So dia dapat makanan daripada cotyledon dan endosperm. Okay. Cotyledon and endosperm ni dia stores and provide food for the seed. Okay. So faham ke tidak apa cikgu cakap ni? Faham cikgu. Faham. Faham? Okey. Kalaulah kamu cakap faham lah kan, kita buat aktiviti sikit. Okay, kita buat aktiviti sikit. Okay, jap. Alright. Nampak ni. Okay. Okay, tengok. Soalan pertama. The transfer of pollen containing the sperm cell to the female part of the flower. Apa jawapan dia? Fertilization. Transfer of pollen grain. Pollination. Pollination. Kalau fertilization tu proses di mana male gamete fuse with female gamete. Okay, so berlakulah proses fertilization. Male gamete fuse with female gamete, berlakulah proses fertilization. Bila kamu nampak transfer of pollen, daripada anther to stigma, dan itu ialah proses pollination. Okay, after fertilization, what does the ovary develop into? Ovary selepas berlakunya fertilization, ovary akan bentuk apa tadi cikgu cakap? Fruit. Kamu yakin ke fruit? Ya. Yakin. Okey, pandai. Okey, apa yang akan membentuk seed? Ovule. Pandai. So yang akan bentuk seed adalah ovule. Okey. So kita tengok yang seterusnya. Cuba teka, ni biji benih dan cotyledon ke monocotyledon? Ni
Warna biji hijau pada biru. dicotyledon ke? Dicotyledon. 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 Okay, dicotyledon. So, cuba tengok bahagian luar ni. Apa nama dia bahagian luar ni? Testa. Testa. Okay, pandai. So, bahagian luar ni ialah testa. Okay. Dalam ni. Isi dia. Cotyledon. 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 Lidon. Yang macam daun ni? Plumul. Plumul. Bawah plumul. Radical. Radical. Pandai. Yang lubang kecil ni nama dia apa? Micropyle. Micropyle. Okey. Plumul dia akan membentuk apa selepas dia keluar daripada seed? Plumul kan daun ni bila dia keluar daripada seed dia akan bentuk apa? Dia akan bentuk shoot. Okey, kalau radikal bila dia keluar daripada seed dia akan bentuk Root. root. Okay, pandai. Alright. So ini mono ke dicot punya seed ni? Mono. Monocotyledon. So monocotyledon. Okay. Bahagian luar ni nama dia apa? Seed coat. Seed coat. Pandai, seed coat. Seed coat. Okay. Ni yang ni isi dia. Endosperm. 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 So ingat monocotyledon dia ada endosperm. Okay. Monocotyledon seed dia ada endosperm. Bahagian isi luar ni. Okay, isi dia. Okay. Yang ini yang macam dalam buku teks kan. Dia warna hijau tu kan. So ini ialah cotyledon. Okay, ini ialah cotyledon. Yang macam daun ni nama dia ialah plumul. Yang bawah ni, bawah plumul apa? Radical. Good. Pandai. Apa fungsi seed coat? To protect the seed. Protect the seed. Protect the seed. Kita nak melindungi biji benih. Okey, siapa yang bagi makanan dekat biji benih? Bahagian mana yang bagi makanan dekat biji benih? Food. Provide food. Endosperm. Dengan Cotyledon. endosperm dengan cotyledon akan provide food dekat seed. Right. Apa lagi testa dengan seed coat sama ke tak? Sama. Sama. Alright. Okay, apa fungsi micropyle? Small hole to Small allow hole to air and allow water air to and water enter the to seed. enter the seed. Okay, lubang kecil ni fungsi dia nak bagi udara dengan air masuk. Okay, sebab tu ada lubang. Okay, dia nak bagi udara dengan air masuk ke dalam biji benih. So, faham pembelajaran hari ni? Faham. Faham, faham. cikgu? Faham. So, ada soalan nak tanya tak? Tiada. Tak ada. Tapi hari tu Lailatul tanya soalan ke cikgu. Ada tak pokok yang sterile cikgu? Ada tak pokok yang sterile? Maksudnya dia tak boleh nak produce offspring. Dia tak boleh nak produce new generation lah, ada tak? So jawapan dia ada. Kalau pokok yang tak berbuah tu maksudnya dia sterile lah. Okay, kalau pokok tu dia tak berbuah, okay, maksudnya dia sterile. Okay. Alright. So, bukan maksud cikgu dia tak berbuahnya macam ni tau. Kan tadi kan kita waktu mula-mula tadi kita buat dia pokok tu tak berbuah, tapi bila dah berapa bulan dia akan berbuah kan. So maksudnya pokok tu dia masih boleh dia masih boleh produce new offspring. Okay, dia masih boleh produce new offspring. Maksud cikgu pokok yang sterile ni dia dah bertahun-tahun dia tak berbuah.
Okay, bertahun-tahun dia tak boleh nak berbuah. So dia memang sterile. Okay. Right, so itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okay, faham semua? Faham. 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 Bagus. Bagus anak murid cikgu ni. Okay. Cikgu nak stop record.